Okay, let's start. Okay, hari ini fokus saya pelajar, hari ini kita nak buat soalan memisahkan ayat. Okay, minggu depan kita akan sambung dengan buat bahagian penutup karangan. Kalau kamu ingat, saya guna ajar kamu pendahuluan, betul? Kita nak buat pendahuluan, kita nak buat isi, bagaimana nak kembangkan isi untuk satu muka surat. Lepas tu cikgu dah ajar bagaimana nak buat pendahuluan untuk satu muka surat, betul? Okey. Jadi hari ini cikgu nak masuk pada bahagian memisahkan ayat. Saya nak buat bahagian tata bahasa. Lepas tu minggu depan kita akan mula dengan bahagian penutup karangan anda. Kalau kamu tengok nota baru anda, bahagian penutup tu memang ada pada muka pertama tu. Okey, yang tu kita akan buat pada minggu depan. Are you okay, students? Alright? Okay, so saya nak semua lihat pada aspek memisahkan ayat. Soalan memisahkan ayat. Okay, jadi sebelum cikgu nak mulakan, cikgu nak beritahu beberapa perkara penting sebelum kita nak mulakan aspek memisahkan ayat. Alright? Okay, so cikgu nak guna whiteboard. Okay. Pelajar, boleh nampak tak whiteboard? Boleh Siapa-siapa yang tak boleh dengar suara saya, yang tak boleh tengok paparan saya, bagi tahu saya. Okey, memisahkan ayat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, peringatan SPM tahun lepas, SPM tahun 2019 sudah keluar soalan menyambung ayat. Hasil dah keluar. Hasil dah keluar soalan menyambung ayat. So, saya rasa tahun ni mungkin boleh keluar memisahkan ayat. Mungkinlah. Sebab tu cikgu ajar kemarin ni memisahkan ayat. Sebab tahun lepas dah keluar menyambung ayat. Kertas ulangan SPM tahun ni ketajun, tak tahulah apa cerita. Kita akan tengok kalau dah keluar, maka cikgu akan tahulah apa tata bahasa yang diuji. Maka kita akan tahu tahun anda, untuk anda apa yang lebih penting. Kertas SPM ulangan ni tak ada berita lagi lah. Kita tunggu dan lihat pelajar. Okey, soalan memisahkan ayat, kamu dah tahu 6 markah pelajar, tulis 6 markah, okey. Dan biasa ni kertas 2 bahagian tata bahasa, alright. Okey, jadi apa sebenarnya konsep memisahkan ayat ni? Okey, soalan memisahkan ayat ni pelajar mudah saja. Dia akan bagi satu ayat dan diminta pelajar pisahkan menjadi 2 ayat. Atau kadang-kadang dia akan bagi 2 ayat, dia minta pelajar pisahkan menjadi mungkin 3 ayat dan selebihnya. Dia bergantung pada soalan, alright. Ini soalan memisahkan ayat pertama. Okey. Perkara yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, pelajar kena ingat, apakah petuanya? Jadi saya nak kamu tulis petua dia. Nampak tak dalam kotak tu ada satu kotak tu kan? Letak di sana petua. Okey, minta tolong pelajar tulis Letak di sana petua. Okey, ada 3 petuanya yang pelajar perlu ikut. Petua pertama pelajar, langkah pertama, L pertama, langkah kedua dan langkah yang ketiga pelajar. Jadi saya minta tolong tulis petua ni langkah 1, langkah 2, langkah 3 Okey, dalam nota tulis, langkah pertama, kenal pasti kata hubung. Ini langkah pertama. Kenal pasti kata hubung. Okey, langkah yang kedua, gariskan kata hubung. Gariskan kata hubung. Dan langkah yang ketiga pelajar, kita gugurkan kata hubung tersebut. Okey? Okey, sudah. Alright. Boleh faham Okey. So, kita lihat di sini Okey. Jadi pelajar, apa yang kita nak lihat di sini ialah, kalau pelajar ikut 3 langkah ni tak ada masalah. Tapi masalah sekarang ialah pelajar masih tak tahu, masih tak dapat bezakan antara kata sendi dan kata hubung. This is the main problem, students. Ini masalah pelajar. Dia tak pandai tentukan kata sendi dan kata hubung. Jadi, saya mudahkan cerita. Pelajar, dengar Okey. So, apa yang berlaku apabila pelajar tidak mengetahui perbezaan antara kata hubung dan kata sendi, maka kalau pelajar tersilap pilih kata sendi, the entire answer gone. Semua jawapan kamu hancur berkecai-kecai. Inilah masalah akan berlaku. Jadi saya nak pastikan hari ini, nak jelaskan apakah contoh-contoh kata hubung dan cara kita nak membezakan beberapa perkataan yang mengelirukan sama ada kata hubung dan kata sendi. Alright? Okey. Ini langkah pertama. So petua dah salin
Okey. Pelajar yang kedua, ada beberapa ciri penting. Kamu nak pisahkan ayat, ada beberapa ciri utama. Ciri utamanya lah yang pertama pelajar tulis, ayat yang kita pisahkan mestilah lengkap. Ayat yang dipisahkan mestilah lengkap dengan S lepas tu P. Pelajar apa tu S dan P? Kamu tahu kan? Apa dia? Apa tu S dan P? Student, come on. Subject predikat. Yes, betul. Terima kasih Sharifah kot. Okey. Subjek dan predikat, betul. Okey. Ciri yang kedua pelajar tulis, ayat yang dipisahkan mesti mendukung maksud yang sama. Ayat yang dipisahkan mesti mendukung maksud yang sama. Atau maksud yang maksud asal lah. Saya letak maksud asal. Inilah dua perkara yang pelajar cuai dan leka. Kadang-kadang dia pisahkan ayat, tapi maksud dia tak sama. Maka kosong markah. Takkan dapat markah. Jadi pastikan pelajar kita jawab memisahkan ayat. Pastikan jawapan kita menyamai ataupun mendukung maksud yang sama. Alright? Okay. Jadi, sudah? Okay, students, any problem? Ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan, sila kemukakan. Kalau tak, saya nak masuk kepada soalan. Ada yang tengah masuk lagi ya? Ada yang tengah masuk lagi, saya boleh dengar bunyi masuk tu. Okay, so, let's start dengan latihan kita. Okay, semua lihat penotasi pelajar. Oh, line dia masalah, dia keluar, dia masuk. Okay. Sebab tu pelajar saya faham masalah ni biasalah kan, online ni kan. Okay, sebab tu biasanya saya akan mengajar kamu langkah demi langkah. I don't go very fast. Sebab tu you boleh nampak pengajar dalam kelas dengan dalam online memang berbeza. I'll be going very slow, step by step. Sebab online kan ada masalah gangguan dan sebagainya. So, I cannot go very fast, right? Yang penting, biar lambat, asalkan selamat. Alright? Okay, so we are done with this. So, sekarang, mari kita lihat latihan yang disediakan. Okey, ada yang pelajar tanya rekod. Okey, memang rekod ada. Tapi masalahnya, saya pernah rekod beberapa rakaman, beberapa sesi. Akhirnya video tu corrupted. Saya tak tahu. Sometimes okey, sometimes dia tak okey. Video corrupted. Jadi sebab tu saya pun tak berani nak janji boleh tak saya hantar rekod benda tu. Sebab saya pernah cuba, ada yang okey, ada yang kadang dia corrupted. I don't know why. Mungkin sebab ada banyak kurang video dalam laptop saya, sebab saya save banyak ini kan. So benda tu menyebabkan corrupted. So itu yang masalahnya. Alright? Okay, I'll try record now. Saya akan cuba record benda ni. Kita tengok. Saya record. Saya akan cubalah kejap record on this computer. Okay. Let's see how things work lah. So kadang-kadang dia corrupted, susahlah cikgu tak dapat hantar. Alright? Okay. So students, so far so good? Can I? Yes. Okay. So let's start dengan latihan kita. Okay. So pelajar, cikgu susun soalan ikut arah tau. Ada yang arah senang, lepas tu as we go on, kita masuk arah yang suka sedikit, lepas tu kita masuk arah yang paling susah. Soalan akibat. Alright? Okay. So kita mulakan, pelajar standby dengan pembaris, pen yang berlainan warna. Alright? Okay. Dari student, kalau kita lihat, contoh satu di sini. Okay. Ini memang mudah lah. Ini soalan yang mudah. Kita nak panaskan badan dulu. Let's do some warm up first. Selepas dah panaskan badan, baru kita akan masuk soalan yang lebih susah. Alright. Pertama sekali. Ayat 1 Okay, tengok arahan dia. Pisahkan ayat-ayat di bawah ini dengan mengekalkan maksud dan struktur asal. Okay, student. Jadi, dalam ayat ni, cuba tengok. Pak Ali dan Mak Mina akan menghadiri majlis perkahwinan cucunya pada bulan hadapan. Jadi, saya minta tolong, kita cari mana kata hubung dia. Langkah pertama, kenapa si kata hubung? Jadi, kata hubungnya apa? Dan. Highlight ke, gariskan ke dan sebagainya. Okey. Kalau kita tahu dan ialah kata hubung, maka ayat 1 saya ialah Pak Ali. Okey. So, Pak Ali akan menghadiri majlis perkahwinan cucunya pada bulan hadapan. 2 ayat. Kita buat 2 ayat tau. Ni bahasa ayat. Okey, kamu tengok Ayat 1 saya ada tak subjek?
Ada kan? Pak Ali. Memang Ada. lengkap. Maka predikat pun ada. Akan menghadiri majlis bla 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 bla. Maka ayat 1 saya lengkap dengan subjek dan predikat. Okey, ayat yang kedua. Mak Mina akan menghadiri majlis perkahwinan cucunya pada bulan hadapan. Nampak? Dua ayat memang ada subjek dan predikat. Okey. Saya nak bagi tahu sekarang, student saya, okay, you don't need to rewrite the whole ayat. Tak payah salin balik ayat. Kamu gariskan dulu. Gariskan saja. Sebab ini soalan senang. Kita jimatkan masa. Gariskan saja ayat dia. Okey? Nanti soalan yang susah tu baru kita akan tulis balik ayat demi ayat. For now, we just gariskan ayat 1, ayat 2. Alright? Siapa yang dah cetak tu senang sikit lah. Yang tak cetak tu, saya minta tolong kalau boleh, kamu mungkin boleh 哇，你还在等着奶茶？ pelajar boleh guna test pad, letak dot dot dot. Pak Ali dot 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 hadapan. Lepas ayat kedua, Mak Mina dot 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 hadapan. Buat macam tu. Supaya kita jimatkan masa sikit. Okey, student. Boleh Okey. Soalan nombor 2. Okey, nombor 2 pelajar, kita lihat. Okey, saya minta maaf. Ada satu kesalahan ejan. Siapa yang dapat kena pasti? Mana kesalahan ejan dia? I did some mistake here. University. Yes. Ini perkataan ejan bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu, Hai. Betul kan saya minta maaf. Saya sengaja. Okey. Jadi, nombor 2 ni, mana kata buang? Kata buang di mana? Dia ingin melanjutkan pengajarnya di peringkat universiti, tetapi masalah kewangan menghantui pemikirannya. Jadi pelajar, mana kata hubung dia? Tetapi. So pelajar kena faham. Pelajar kena belajar mana kata hubung. So hari ini kita akan lihat banyak kata hubung pada ni. Sebab banyak latihan cikgu telah sediakan untuk anda. Okey, maka ayat 1 saya pelajar ialah dia ingin melanjutkan pengajarnya di peringkat universiti. Noktah ayat 1. Jadi pelajar, ayat ni ada tak subjek? Ada? Subjeknya apa? Dia. Dan predikat selebihnya. Betul? Okey. Betul. Yang kedua, mana subjeknya? Ayat kedua saya mana? Masalah kewangan menghantui pemikirannya. Jadi dalam ayat kedua, kamu janganlah bawa dia, tak payah. Sebab ayat kedua tu sudah ada subjek. Masalah kewangan. Predikat menghantui pemikirannya. Dia macam tu. So dia ikut soalan tau. Kita ikut soalan. So kadang-kadang ayat 2 tu memang dah ada subjek. Ikut saja. Kadang-kadang tak ada subjek. Baru kena bawa. Dari depan tu kena bawa. Alright? Okey. Yang ni 2 ayat beres. Ni soal senang je. Kita buat senang dulu. Nanti tengok soal susah. Okey. Nombor 3. Pelajar. Kata buang senang je. Mana? Lalu. Gariskan. Gugurkan. Okey. Jadi ayat 1 saya pelajar. Berbunyi. Dia masuk ke dewan itu. Noktah ayat 1 beres. Okey, ayat 2 pelajar, can I say duduk di barisan hadapan? Boleh tak? Tak boleh kan? Sebab ayat tak lengkap. Jadi ayat 2 saya kalau kamu kata duduk di barisan hadapan, salah kosong markah. Sepatutnya mana subjeknya pelajar? Dia duduk di barisan hadapan. Ya, betul. Good. Alright. Jadi pelajar, inilah caranya. Jadi ayat kedua saya ialah dia duduk di barisan hadapan. Ini ayat yang kedua. Ayat 1, dia masuk ke dewan itu. Faham pelajar? Okey, ini soal senang dulu. Relax. Okey. Alright. Soal 3. Pemain yang menjaringkan gol itu ialah Ronaldo. Jadi kata hubungnya ialah apa pelajar? Yang. Jadi yang lah kata hubung. Pelajar belajar Yang ialah kata hubung. Ramai yang mungkin tak tahu. Okey, jadi ayat 1 saya pelajar. Pemain itu menjaringkan gol. Ayat 1. Ingat pemain itu, sebab ada perkataan itu kan? Pemain itu menjaringkan gol. Dan ayat yang kedua pula, pemain itu ialah Ronaldo. Are you okay, student? Boleh faham? Okey, 2 ayat 2 ayat subjek, predikat memang ada. Okey, cantik. Okey, cuba tengok soalan yang kelima pula. Pelajar, sekali lagi, kesilapan ejaan saya minta maaf. Mana pula dunia? Tak ada V dunia saja. Betulkan kesalahan-kesalahan tu Okey, pelajar nombor 5, kalau kita lihat, mana kata hubungnya? Telah.
Telah tu kata bantu. Pelajar, Ya. ingat telah ialah kata bantu, bukan kata hubung. Ingat, tak apa belajar. Sebab tu saya tanya tadi. Saya tahu ada yang mungkin sebut telah. Telah kata bantu. Contoh Yang. telah, sedang, akan, semua tu kata bantu. Ya, yang ialah kata hubung. Okey. Saya nak panggil seorang daripada pelajar di sini. Okey, saya nak pilih saya apa hari ni? Pelajar bertuah. Okey, pelajar bertuah saya nak panggil Nur Sofia, Desa Jaya. Pelajar dari Desa Jaya Nur Sofia. Okey. Berikan saya ayat pertama. Mana ayat pertama dan ayat kedua saya? Nur Sofia dari DJ. Cuba. Cuba. Salah tak apa. Ayat 1. Kamu unmute je audio kamu, unmute. Terus bagi jawapan. Senang cerita, tak payah nak type, buang masa. Boleh? Oh Sofia, anda di mana? Sofia? Okey, saya rasa dia tak ada kot. Tak apalah, kita bagi peluang pelajar lain. Okey, saya nak panggil. Okey, seorang lagi pelajar DJ. Harsana. Harsana, ada? Tolong cuba berikan saya pertama. Nombor 5 ni. Harsana, are you there? Tengok nampak sangat ni semua tidur ke ni apa? Oi, jangan tidur dah deh. Sakai. Jangan tidur. Berikan saya ayat 1. Ni tengok, inilah masalahnya. Okey. Ada tak jawapan? Dua orang ni tak ada respon langsung. Masya Allah ya Rabbi. Ya Tuanku. Apa cerita ni? Saya kena nyanyi lagu. Hamad Alif nak cuba? Dah hilang dah. Hamad Alif, DJ. Ya cuba. Ayat 1 saya apa dia? Cuba. Berita yang menggemparkan itu telah tersebar. Berita yang menggempar. Yang tu mana boleh guna? Yang tu kena buang. Yang tu kita kena buang. So macam mana buat ayat 1 tu? Berita itu telah menggemparkan. Okey, berita itu telah menggemparkan. Ayat 1. Betul? Berita itu menggemparkan. Ayat 1. Ayat kedua? Berita telah tersebar ke seluruh dunia. Berita itu telah tersebar ke seluruh dunia melalui internet. Ini ada 2 ayat. Okey, student. Saya ulangi Ayat 1, berita itu menggemparkan. Dia kena fikir sikit. Ni yang soalan yang susah sikit ni. Ayat kedua, berita itu telah tersebar ke seluruh dunia melalui internet. Boleh Okey, kita masuk soalan nombor 6 pula. Soalan nombor 6 pula. Okey, nombor 6 saya minta maaf ada lagi kesilapan typo kat sini. Bukan sebauh, bukan sebuah. Jam tangan apa penjurubilangannya pelajar? Jam tangan apa penjurubilangan dia? Apa? Seutas. Tolong betulkan. Ini kesalahan jurutype saya. Masalah betul jurutype saya ni. Siapa yang jadi jurutype saya ni? Inilah masalahnya. Dia type cepat-cepat kan? So inilah. My wife lah. My wife is my jurutype. Ini masalahnya. Okey. So, pelajar ayat 1. Tapi sebelum tu, mana kata hubung? Pelajar, cuba. Mana kata hubung dia? Yang. Wang. Yang. Okey, terkejut saya dengar yang wang pula. Okey. Kak, cuba. Mana ayat 1 saya? Baca. Pemuda itu telah dihadiahi seutas jam tangan. Very good. Pemuda itu telah dihadiahi seutas jam tangan. Itu je ke?
Oleh syarikat. Oleh syarikat. Ayat 1. Okey, bagus. Ayat kedua kan? Seutas jam tangan dihadiahi oleh syarikat terletak di Shah Alam. Seutas jam tangan terletak di Shah Alam. Betul ke? Tengok. Syarikat terletak di Shah Alam. Itu yang saya kata. Kita buat ayat tu kan tengok maksud kena sama tau. Contoh adik kalau kamu kata seutas jam tangan terletak di Shah Alam. Dihadiahi. Tak apa. Itu yang kita nak cuba. Jadi, apa yang terletak di Shah Alam? You should ask yourself. Kita tanya diri kita. Apa yang terletak di Shah Alam? Jadi, syarikat itu terletak di Shah Alam. Jadi, buat ayat pertama, ayat kedua kita, syarikat itu terletak di Shah Alam. Jadi, pelajar faham tak? Itu yang saya kata. Selepas kita pisahkan ayat, baca balik. Kadang-kadang, maksud tu tak sama. Jadi itulah caranya pelajar. Okey, sekarang kita masuk soalan nombor 7. Pelajar, setakat ni ada masalah? Ni baru kita warm up ni, kita tengah memanaskan badan dengan buat soalan senang-senang ni. Boleh Okey, jom kita lihat soalan nombor 7 ni. Sekejap cikgu padam cikgu nak scroll. Okey, cikgu dah masuk pada soalan yang ke-7. Ke-8. Okey. Pelajar nombor 7. Siapa boleh bantu saya? Mana kata hubung? Kata hubung. Mana? Dengan. Bahawa. Dengan. Okey, saya dapat dua perkataan. Ada yang kata bahawa, ada yang kata dengan. Okey, tak apa. Memandangkan kita mempunyai konflik. Ada yang kata dengan, ada yang kata bahawa. Okey, jom kita lihat mana jawapannya. Okey, pelajar. Kita lihat di sini kamu kena pandaikan membeza antara dengan dan bahawa. Okey, cikgu bagi contoh Okey, cikgu nak balik pada whiteboard cikgu. Okey. Ini konflik yang akan timbul. Pelajar, okey, cikgu nak guna perkataan dengan Okey, semua tulis tulis dalam kertas kosong ke? Ini informasi tambahan yang cikgu dah bagi. Okey. Do you know student, dengan ini ada dua fungsi dalam bahasa Melayu. Ada fungsi lah. Okey. Fungsi pertama, dia boleh berfungsi sebagai kata hubung. Dan juga kadang-kadang dia berfungsi sebagai kata sendi. Kata sendi nama lah. So sekarang, macam mana membezakan? How do you know whether the dengan is kata hubung or kata sendi? Now, I'm going to give you an example. Student, tengok Okay, sambil dengar tu, salin penting Okay, pelajar. Cikgu bagi contoh ayat di sini. Salin Okay. Contoh apa cikgu nak bagi Okay, sekejap Okay, cikgu fikir. Alright, cikgu dapat idea. Okay, salin. Okay. Najib. Apa Najib menggunting kertas itu dengan menggunakan gunting. Contohlah. Okey. Contoh yang kedua pula cikgu nak bagi. Najib menggunting ejaan salah. Najib menggunting kertas itu dengan gunting. Okay. So student, kamu nampak tak di sini? Cikgu letakkan perkataan dengan dalam ayat 1 dan juga dalam ayat 2. Okay. So saya nak tanya sekarang. Kamu tahu tak ayat yang mana dengan tu berfungsi sebagai kata sendi dan juga kata hubung? Ini yang cikgu nak tanya sekarang. Okay. Student, tengok sini Okay. Sebelum tu cuba tengok kata sendi nama. Pelajar, apa tu kata sendi nama? Kata sendi nama ialah kata sendi yang mesti hadir bersama kata nama. Itu yang dikatakan sebagai kata sendi nama. Sebelah kata sendi mesti ada kata nama. Jadi itu yang dikatakan kata sendi nama. Okay. Tetapi kalau kata hubung,
kata hubung ni kita guna untuk apa? Menghubungkan ayat, penyambung ayat. Jadi cikgu letak sini, kata hubung ni bermaksud berfungsi sebagai penyambung ayat. Dua ayat kita gabung jadi satu ayat. Itu yang kata hubung. Okey, jadi cuba tengok. Pelajar. Cuba tengok contoh satu ni. Najib menggunting kertas itu dengan menggunakan gunting. Pelajar, kalau saya buang perkataan dengan ni. Buang saya buang Okey, boleh tak saya pecahkan dua ayat? Boleh tak boleh? Okey, kita cuba tengok. Ayat 1. Najib menggunting kertas itu. Betul? Ayat 1. Ayat 2. Najib menggunakan gunting. Dua ayat. Nampak? Maka saya berjaya pecahkan dua ayat. Maka memang sah dengan ini dah kata hubung. Dan satu lagi pelajar, cuba tengok. Selepas dengan, apa dia perkataan dia? Menggunakan. Menggunakan ni kata apa pelajar? Kata kerja. Maka memang sah dengan ialah kata hubung. Okey, cuba tengok contoh 2. Najib menggunting kertas itu dengan gunting. Okey, contoh. Kalau saya buang perkataan dengan ni, pelajar boleh tak kita pecahkan dua ayat? Ayat 1. Najib menggunting kertas itu. Betul? Ayat kedua. Takkan nak kata Najib itu gunting? Nampak? Tak boleh kita pecahkan. Dan satu lagi pelajar, kau nampak tak? Selepas dengan, apa dia perkataan dia? Gunting. Gunting ialah apa dia pelajar? Kata nama. Kalau ada kata nama, maka memang sah dengan ialah kata sendi. So student nampak tak sekarang? Jadi dalam contoh 1, dengan berfungsi sebagai kata hubung. Dalam contoh 2, dengan berfungsi sebagai kata sendi nama. Are you okay student? Pelajar faham tak? Pelajar DJ, my student should be fine lah. Nanti kamu mungkin faham. Pelajar SJ, Rawang, tanya balik, faham tak apa perbezaan di sekarang? So pelajar kena faham how to differentiate dengan. Dengan ada dua fungsi dalam bahasa Melayu. Can be kata hubung, can be kata sendi. Are you okay? So inilah cara kita kena fahamkan lah. Are you okay? Alright. Any question so far student? Tulis jangan tak tulis. Benda ni memang tak ada dalam mana-mana buku rujukan. So pastikan kamu tulis lah. Okay students? Are you okay? Boleh faham? Ada sebarang soalan tanya? Any question for me guys? Jangan malu, sila kemukakan. Ini benda-benda tata bahasa kamu belajar dengan saya ni. Alright? Boleh? Okay, so with that, cikgu nak masuk pada soalan yang kita buat tadi. Okay, so sekarang cuba tengok pelajar. Okay, memanglah bahawa yes kata hubung. Memang kata hubung lah. Okay, sekarang soalnya sekarang, dengan ni kata sendi ke kata hubung? Cuba tengok Okay, kalau dengan sebelah tu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh ni melibatkan sungguh-sungguh ni kata adjektif. Betul? Okey. Jadi cuba tengok. Boleh tak kita pecahkan? Okey. Okey, sebelum tu pelajar. Kalau bahawa tu, bahawa kalau kita pecahkan kalau kita buang dengar. Bahawa ni kata hubung kan? Okey. Bahawa ni dia special tau. Kalau kita ada kata hubung, bahawa selepas kita buang, kita mesti gantikan dengan satu perkataan. Do you know that? Iaitu kita gantikan dengan perkataan sesuatu. Pelajar, mesti tulis hanya untuk kata hubung bahawa, kalau kita gariskan, kalau kita gugurkan, kita mesti gantikan dengan perkataan sesuatu. Jadi ayat pertama saya pelajar, ikut pengetua sekolah itu menyatakan sesuatu. Ayat 1 baru lengkap. Jangan pula kamu kata pengetua sekolah itu menyatakan, full stop. Tak lengkap, menyatakan apa? Inilah soalan yang mengelirukan calon-calon SPM. So I repeat lagi pelajar. Whenever there's kata hubung bahawa student, you have to replace with the word sesuatu. Only for bahawa, the rest only. Macam tadi kan nampak macam dan, yang tetapi kita buang-buang je, kita tak gantikan pun. Tapi hanya untuk perkataan bahawa kita mesti gantikan perkataan sesuatu. Okey. Pelajar, ayat yang kedua ialah pelajar mestilah sentiasa berusaha. Okey, sekarang contoh. Kita tengok Okey.
Kalau dengan kamu kata katubung, boleh tak kita pecahkan? Pelajar-pelajar mestilah bersungguh-sungguh. Lengkap ke? Ayat tergantung kan? Mestilah bersungguh-sungguh tu apa? Jadi nampak sangat dengan ini bukan merupakan katubung. Jadi pelajar, maka ayat kedua saya ialah berusaha dengan bersungguh-sungguh. 2 ayat sahaja. Okey. Nah, pelajar, cikgu nak ajar kamu satu lagi tip. Dengar Kalau kamu jumpa satu katubung, biasanya 2 ayat. Kalau 2 katubung, 3 ayat. Dia tambah satu lah. Saya ulangi pelajar. Kalau satu katubung, kita pecahkan 2 ayat. Kalau 2 katubung, 3 ayat. Kalau 3 katubung, berapa ayat pelajar? 4 ayat. Itu cara kita nak mudahkan kerja kita. Are you okay, student? Boleh pelajar? Siapa tak faham? Sila kemukakan soalan. I'm going very slow because kita belajar talian tak boleh buat laju-laju. Any question for me, students? Come on. Ada? Tak ada cikgu. Tak ada Clear Okey. Saya nak pastikan semua kena faham dulu baru saya boleh masuk pada bahagian seterusnya. Okey, pelajar, cuba nombor 8. Nombor 8 ni ada tak katubung? Nombor 8 katubung. Students, come on. Bahawa. Bahawa, yes. Jadi, kalau bahawa, maka ayat 1 saya pelajar apa dia pelajar? Mereka berpendapat sesuatu. Ya, betul. Tambahkan perkataan sesuatu Jangan lupa. Bunyi apa ni? Busuk apa ni ni? Okey? Pelajar, ayat kedua saya mana? Ayat kedua, masalah sosial tersebut dapat diatasi melalui pendekatan agama. Are you okay? Okey, pelajar, saya ulangi. Kalau kamu jumpa perkataan bahawa, hanya untuk bahawa, kamu mesti gugurkan dan gantikan dengan perkataan apa? Sesuatu. Jangan lupa, hanya untuk perkataan bahawa. Yang lain tak perlu kita gantikan. Bahawa ni dia special lah. So tahun ni kelas, mulai hari ni, kalau kamu jawab salah menyambung ayat, memisahkan ayat. Kalau kamu jumpa perkataan bahawa, ingat, Sir Yogis kata kalau bahawa, mesti letakkan sesuatu. Baru lengkap ayat kita. Okey, pelajar? Harap kamu faham. I'm going very slow for you all. Okey, cikgu padam Okey, jom kita lihat pada soalan nombor 9. Pelajar nombor 9. Semenjak jabatan itu siap dibina, saya tidak lagi menaiki ferry. Pelajar, mana kata hubung dia? Kata hubungnya lah semenjak. So learn guys, semenjak is kata hubung pelajar, semenjak, sejak, semua ni kata hubung. Okey, jadi pelajar, ayat 1 saya mudah saja. Ayat 1 saya berbunyi, jambatan itu siap dibina. Dan ayat kedua, saya tidak lagi menaiki ferry. Mudah saja, betul? Pelajar, kita dapat 2 ayat. Are you okay, student? Ini senang kita gariskan je Ayat yang senang-senang kita gariskan. Nanti ayat susah kita akan buat ayat demi ayat. Alright? Okay. So, jom kita lihat. Kita habiskan soalan yang terakhir. Pelajar. Soalan 10. Soalan 10 pelajar. Kata dia apa? Yang kata boh. Correct? Right? Jadi ayat 1 saya mudah. Very simple. Maka pengetua itu baru berpindah ke sini. Letak perkataan itu pengetua itu baru berpindah ke sini. Ayat kedua, pengetua itu bernama Ahmad Fatih. Students, are you okay? Boleh 2 ayat, right? Okay. So we have done soalan yang senang. Itu senang tu. Belum masuk soalan susah. Okay. Students, any question for me? Soalan? Boleh Okay, I hope you are following. Saya harap kamu ikut. Kamu faham apa yang saya jelaskan. Okay, sekarang kita masuk soalan aras 2. Kita masuk soalan aras 2. Student, you must listen carefully. Ini soalan aras 2. Alright? Okay. Pelajar,
Kita tengok soalan dia. Thailand dan Malaysia akan memperluas kerjasama bagi menamatkan pergolakan di wilayah selatan Thailand. Okey. Pelajar. Saya perlukan bantuan. Mana kata bohong? Students, come on. Bantu saya kenal pasti kata bohong. Satu dan. Dan. Satu lagi. Bagi. Bagi. Yes. Pelajar. Cikgu dah kata kalau satu kata bohong, 2 ayat. Kalau 2 kata bohong, 3 ayat. 3 ayat. Inilah tip penting pelajar kena ingat. Okey, jadi mari kita buat. Ayat 1 saya ialah Thailand akan memperluas kerjasama. Noktah. Lengkap betul? Thailand akan memperluas kerjasama. Lengkap ayat 1. Pelajar, ayat 2 saya ialah Malaysia akan memperluas kerjasama. Ayat yang kedua. Are you okay? 2 ayat. Subjek ada, predikat ada. Okey, sekarang ayat 3. Ayat 3, boleh tak saya kata menamatkan pergolakan di wilayah selatan Thailand? Boleh tak boleh? Students? Ayat ketiga, boleh tak saya kata Boleh. menamatkan pergolakan di wilayah selatan Thailand? Sudah tentu tak boleh. Kenapa pelajar? Tak ada? Subjek. Tak ada subjek. Mana boleh kata boleh? Tengok ada yang kata boleh pula dalam group chat kita ni. Private chat dia kata boleh. Tak boleh. Sebab kamu mula ayat menamatkan. Apa pula subjeknya? Student, anyone, apa subjek dia? Cuba. Okey, ada yang cuba. Okey, ada yang group chat kata, cikgu boleh tak macam ni? Thailand dan Malaysia menamatkan pergolakan di wilayah selatan Thailand. Kak, mana boleh guna dan? Dan tu dah buang. Dan tu dah buang. Mana boleh guna Thailand dan Malaysia? Tak boleh. Lagi cuba. Bagus. Dari Rawang. Siapa pelajar ni? Wanusha. Dia kata, cikgu boleh tak saya kata kerjasama itu menamatkan pergolakan di wilayah selatan Thailand. Students, boleh tak pelajar? Ya, itu yang saya kata pelajar. Teknik saya mudah. Kalau pelajar panik tak tahu, alamak apa subjek dia? Okey, kamu tanya soalan macam ni. Okey, kamu tahu ni ayatnya kan? Kamu nak cari subjek kan? Okey, cuba tanya. Apa yang menamatkan pergolakan? Kerjasama itu. Jadi ayat ketiga, kerjasama itu menamatkan pergolakan di wilayah selatan Thailand. Inilah jawapan lebih tepat. Kalau boleh cari jawapan dalam tu, mesti ada punya, mesti ada. Kamu cari, kamu masukkan. Okey, ramai yang tanya, sir, can I use mereka? Mereka menamatkan. Boleh juga, diterimalah. Boleh juga diterima. Sebab mereka tu siapa? Thailand dan Malaysia. Tapi pelajar dalam skema, kita tak pasti macam mana skema tahun tu. Jadi jawapan yang paling selamat, ambil perkataan yang ada dalam soalan. Faham tak? Ambil dalam soalan tu. Kerjasama. Nampak sangat ada. Alright? Boleh tak? Itu caranya. Jawapan paling selamat, cari dalam ayat tu. Okey, student, macam mana soalan ni? Okey tak? Ini yang saya kata soalan kebat. Ini baru aras 2. Alright. Cikgu, Thailand dengan Malaysia tak boleh guna ke? Macam mana tu? So, kamu kata Thailand dengan Malaysia menamatkan. Kamu guna dengan menamatkan. Kau tengok, kamu tambahkan kata sendi. Kamu tambahkan perkataan. Tak boleh. Tak boleh tambahkan perkataan dengan dan sebagainya. Are you okay? Ini seorang pelajar DJ. Dia tanya secara private. Dia kata Thailand dengan Malaysia menamatkan pergolakan. Tak boleh. Sebab you tambah dengan. Tak boleh tambah-tambah ni. Yang nak tambah satu je. Itu dan ini je boleh tambahkan. Itu dia. Tak apa, bagus. It's a good question. Itu yang saya kata tanya soalan. Right? Tak boleh tambahkan. Jadi the best is find perkataan yang ada dalam ayat itu. So, kerjasama itu. That's the best answer. Alright? Okay. Pelajar, kita masuk. Contoh kedua. Mana kata hubung? Pelajar, bantu saya, takkan saya nak jawab. Okay, mana kata hubung? Students, come on. 1,
Dan. Dan. Okey, lagi mana lagi kata Bung? Supaya. Supaya. Ya. So hari ni kamu nak belajar supaya ni merupakan kata hubung. Alright. Okey, student, carry on. So ayat 1 saya. Cepat. Jadi kamu ikut saya. Maka pihak media perlu menjalinkan kerjasama sebagai rakan kongsi utama. Are you okay? Ayat 1. So kamu check. Ada subjek tak? Ada. Pihak media subjek. Predikat perlu menjalinkan kerjasama sebagai rakan kongsi utama. Okey. Pelajar. Ayat kedua macam mana? Kerajaan. Jangan lupa pihak. Pihak pihak media. kerajaan perlu menjalinkan kerjasama sebagai rakan kongsi utama. Ya, betul. Ayat kedua beres. Okey, pelajar. Ayat ketiga mana? Cubalah. Ayat ketiga. Fikir. Tepuk dada, tanya selera. Think on your own. What will be the answer, guys? Come on. Agenda pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Ayat ketiga tak payah fikirlah sebab subjeknya sudah ada. Agenda pembangunan, subjek, predikat dapat dilaksanakan dengan lancar. Are you okay, student? So, kadang-kadang kalau ada subjek ayat ketiga, terus je. Kalau tak ada subjek, baru kita fikir macam tadi kan, apa dia? Oh, kerjasama itu. Tapi ni memang ada subjek, agenda pembangunan. Are you okay, students? Ini yang saya kata baca soalan betul-betul. Okay? Alright? Okay. Student, saya rasa saya dah banyak bercakap. Mungkin segi kamu tak nak dengar suara saya. Okay. Sekarang cikgu bagi soalan 3, soalan 4, soalan 5. Sekarang you cubalah asyik saya bercakap tak shock lah kan. Okay, pelajar. Kau tengok soalan 3, soalan 4 dan soalan 5. Okey. Pelajar. Tengok saya ulangi Soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5. Okey. Lepas tu cuba tengok latih 2B2 ni ada lebih kurang 6 soalan. Betul? Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 6 minit. 6 minit sahaja. Cari kata hubung. Tak payah tulis balik ayat. Kamu gariskan je. Cari kata hubung. Lepas tu gariskan ayat 2. Gariskan. Okey? Boleh Cuba. Cikgu bagi masa lebih kurang 6 minit. Nanti cikgu akan pilih mana-mana pelajar. Berikan saya jawapan. Kita berikan masa 6 hingga 7 minit dari sekarang. Cuba.
Kalau ada soalan, boleh kemukakan dalam grup chat. Cuba dulu, yang penting cuba dulu. Kalau ada soalan, kemukakan dalam grup chat ya. Cikgu akan bantu kamu, no problem. Okey, sudah? Yang soalan muka satu senang, yang satu lagi tu kan. Muka satu 20 apa? 21 tu satu senang. Okey, boleh kita bincang?
Okey, baca. Cek jawapan anda Okey, siapa yang anda buat tu, keluarkan merah, kamu cek, kamu tandalah mana kesilapan anda dan sebagainya. Kenapa tau? Sebab kita belajar daripada kesilapan, benda tu kita akan ingat. Learn from mistake. Benda tu penting lah. Sebab tu saya minta cuba dulu, right? Okey. Nombor 3 ni sebenarnya, kata hubung memang untuk yang. Okey? Maka ayat 1 pelajar. Majlis Keselamatan. Alamak. Sekejap Okey. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah meluluskan permohonan Iraq. Noktah. Okey. Pelajar, ayat 1. Betul lah semua pelajar? Boleh Okey. Pelajar, ayat yang kedua. Tengok, menyambung mandat. Nampak sangat, tak ada subjek kan? Maka subjeknya ialah Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menyambung mandat tentera pencerbur pelbagai negara. 2 ayat. Ada subjek, ada predikat. Okey? Pelajar, saya nak buka kepada semua. Siapa nak bagi ayat ketiga saya? Ini yang kena fikir sikit ni. Ayat yang ketiga saya. Siapa yang nak cuba? Ada? Ayat ketiga. Pelajar, ayat ketiga ialah subjeknya ialah tentera pencerbur pelbagai negara diketuai Amerika Syarikat di Iraq sehingga tahun 2007. Pelajar, ini memang mencabar sedikit, susah sedikit. Saya ulangi Ayat ketiga saya ialah tentera pencerbur pelbagai negara. Okey, tentera pencerbur pelbagai negara diketuai Amerika Syarikat di Iraq sehingga penghujung tahun 2007. Ayat kedua tadi saya ulangi, my second ayat kedua saya tadi, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah menyambung mandat tentera pencerbur pelbagai negara. Are you okay, student? Boleh faham? Ada sebarang soalan nak tanya? Tak ada Okey, pelajar nombor 4. Students, okey not? Saya ni macam risau sangatlah kau ni faham ke tak faham. Kau ni tengah tidur ke apa, tak ada respon lah semua pelajar ni, okey tak? Faham cikgu. Faham Okey. Alright. Sejuk hati saya kalau saya dengar respon sikit. Kalau tak, saya macam saya bercakap sendiri macam orang gila. Okey, saya ada mesej. Cikgu minta ulang balik ayat 3. Boleh. Ayat 3 pelajar saya ulangi tentera pencerbur pelbagai negara diketuai Amerika Syarikat di Iraq sehingga penghujung tahun 2007. Okey, pelajar nombor 4, mari kita lihat nombor 4. Nombor 4 ni senang je. Okey, nombor 4 kalau kita lihat, kata hubung dia apa? Walaupun. Lepas tu, tetapi. Okey. Pelajar. Nak tanya ada berapa kata hubung dalam ayat ni pelajar? Ada berapa kata hubung? 2. Satu je. Satu je. Satu? Kenapa satu? Walaupun tak terkira Tetapi tak kira. Pelajar dengar Pelajar dengar, ini yang benda ni mengelirukan. Okey. Ini bukan 2, ini 1. Sebab ini orang kata hubung berpasangan. Dia hadir secara serentak. Walaupun tetapi. Nampak? Ini yang orang kata hubung berpasangan. Nanti pelajar masa ada free kat rumah tu memang kau dah banyak free kan? Okey.
Kamu Google lah. Senarai kata hubung berpasangan. Kamu nampak dia ada pairing. It's a pair. Kalau pasang, we don't say dua kan? Kita kan satu pasang, one pair. So ini bukan dua, satu kata hubung. Pelajar faham? Okey. Jadi ayat 1 saya mudah saja. Majlis perasmian pula. Majlis persandingan pengantin itu sederhana saja. Dan ayat yang kedua, majlis persandingan pengantin itu meninggalkan memori tersendiri kepada mereka. Ini senang lah. Yang susah tu nombor 3 je kan. Yang lain semua boleh buat. Okey, nombor 5 ni senang. Tapi dia kalau kamu cuai, jawapan kamu hancur. Okey, nombor 5 ni pelajar. Mana kata hubung? Dan. Lepas tu? Yang. Ya kan? Okey. Ayat 1 saya pelajar. Kamu cek jawapan kamu. Mesti ada yang buat kesilapan ni. Ayat 1 ni ialah 2 orang maut dalam kemalangan di jalan raya. Ayat 1. Mesti ada yang buat 2 orang maut mengalami cedera parah. Salah tu. Sebab mengalami cedera parah tu berapa orang? 3. Yang maut tu 2. Itu yang saya kata. Kalau you pecahkan ayat tu, pastikan maksud sama. Jadi ayat 1 pelajar, 2 orang maut dalam kemalangan di jalan raya. Noktah. Dan ayat yang kedua, 3 orang mengalami cedera parah dalam kemalangan di jalan raya. Dapat belajar ayat yang kedua. Satu-satu kita pecahkan kalau kamu tersilap hancur semua. Okey, siapa yang di sini nak bagi saya ayat ketiga? Anyone? Cuba. Saya nak dengar jawapan daripada anda. Ayat ketiga. Ada? Cepat. Kemalangan itu. Jalan raya melibatkan sebuah kereta dengan sebuah basikal. Bagus. So apa yang melibatkan? Kemalangan di jalan raya itu. Nak tambah itu boleh juga. Kemalangan. So ayat ketiga, kemalangan di jalan raya itu melibatkan sebuah kereta dengan sebuah baskilang. Tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kamu kena fahamkan ayat. Okay. Saya sedar ramai pelajar, kau tahu macam mana buat apa? Dia buat apa? Dia tak baca ayat dia tau. Dia terus tengok mana kata hubung. Betul tak? Mesti ada punya. Dia tak baca ayat, dia tak fahamkan. Dia terus baca mana kata hubung. Lepas tu dia pisahkan. Itu yang menjadi masalah. Itulah orang kata kecuaian pelajar. So saya minta tolong baca dulu, fahamkan dulu ayat. Lepas tu baru cari kata hubung. Lepas tu baru kita pisahkan. Kalau tak, mesti salah punya. Okay? Alright? Students, clear? Okay. Sabar. Ada lagi soalan lagi susah kat belakang ni. Jap. Tengok saya nampak ada orang keluar ni. Kamu rugi belum masuk lagi soalan kebat yang susah ni. Okay. Pelajar. Okay. Latih to be 2 ni senang je kan? Betul? Okay. Cikgu nak bagi tahu je lah mana kata hubung dan kata hubung. Yang ni mahupun kata hubung. Malah kata hubung. Dan kata hubung. Nombor 5 dan kata hubung. Dan nombor 6 dan kata hubung. Kamu tengok arahan dia? Arahan dia apa? Pisahkan setiap ayat di bawah menjadi 2 ayat tunggal. Cikgu. Ya saya. Yang nombor 2 tu kan? Untuk tu bukan kata hubung ke cikgu? Oh ya, kata hubung juga. Tapi dia minta kita pisahkan 2 ayat kan? Kalau kita ada 2 kata hubung nanti dapat 3 ayat pula. Jadi kalau soalan kata 2 ayat, jadi untuk tu kita abaikan je lah. Saya rasa ni soalan salah kot. Tersilap lah ni. Sebab arang kata 2 ayat kan? Okey, tak apa, saya minta maaf. Okey, so untuk tu tak payahlah sebab benda tu memang apa orang kata 2 ayat, dia minta 2 ayat. So kita tak payah gariskan untuk tu. Saya rasa soalan ni salah. Dia silap bagi.
So saya undo je lah. Okey. Jadi pelajar, okey. Ada soalan tak tanya? Okey, jadi kita cek jawapan sepintas lalu. Kamu cek. Ayat 1, pembinaan lebuh raya memendekkan jarak perjalanan. Dan ayat kedua, pembinaan jalan raya menjimatkan masa. Ni senang je, kacang je ni. Ni nombor 2, golongan remaja hendaklah berusaha sedaya upaya untuk memajukan lagi negara ini. Dan ayat kedua, golongan tua hendaklah apa? Berusaha sedaya upaya untuk memajukan lagi negara ini. Ni senang je. Ni tak susah ni, senang je. Warm up je ni. Okey, nombor 3. Ayat 1. Barangan buatan Malaysia. Saya terlupa. Pelajar. Bukan saja ni kata hubung berpasangan ni. Nampak? Bukan saja, malah. Ini kata hubung berpasangan tak? Yelah, bukan saja, malah. Bukan saja, tetapi. Ini kata hubung berpasangan. Maka ini kita anggap satu. Okey. Maka pelajar, ayat 1 kita di sini ialah barangan buatan Malaysia bermutu. Dan ayat yang kedua, barangan buatan Malaysia dapat bersaing dengan barang luar negara. Okey, nampak? 2 ayat Okey, nombor 4. Peperangan menyebabkan kehidupan huru-hara. Nokta, lengkap. Ayat 1, beres. Ayat kedua, peperangan menyebabkan banyak harta benda akan musnah. Are you okay, student? Boleh? Ini senang-senang je lah ni soalan ni. Okey. Soalan nombor 5 lagi senang. Membaca buku dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Ayat 1. Ayat kedua, membaca buku dapat memudahkan seseorang menyelesaikan masalah. Are you okay, student? Siapa tu? Okey, nombor 6. Pendatang asing di negara kita banyak memberikan kebaikan. Ayat 1. Dan ayat kedua, pendatang asing di negara ini banyak memberikan keburukan. Ayat kita lengkap dan maksud kita mesti sama. So student, maintain dengan 2 tip yang cikgu bagi ya. Ayat kita mesti ada subjek predikat dan ayat yang kita pisahkan mesti ada maksud yang sama. Okey tak baca? Okey. Cikgu nak masuk pada soalan yang terakhir, itu yang paling susah. Cikgu padam semua ni ya. Saja berikan saya 5 minit lagi kita habiskan. Supaya minggu depan kita boleh buat karangan. Okey. Latih tubi 3 ni buat sendiri, ni senang lah. Ni senang ni. Alright. Cikgu dah masuk pada latih tubi 4. Ini yang soalan sukar. Semua tengok latih tubi 4 pelajar. Latih tubi 4. Okey. Betulkan ada sedikit kesilapan. Kesatuan sekerja yang memulaukan. Bukan memulaukan memulakan. Betulkan? Saya minta maaf. Betulkan? Memulaukan tu tukannya memulakan. Okey ya? Okey pelajar, mari kita lihat mana ayat, mana kata hubung? Soalan 1 pelajar, kata hubung saya mana? Yang. Okey, bagus lagi. Dan. Lagi? Serta. Bagus. Okey. Jadi ayat 1 kita, mari kita buat sama-sama pelajar. Ayat 1 ialah kesatuan sekerja memulakan mogok sektor awam pada hari ini. Nokta. Okey. Pelajar, mana ayat yang kedua saya? Siapa nak cuba? Yang mencabar ni. Kalau kita panik kan. Kesatuan sekerja telah menyebabkan pejabat-pejabat kerajaan ditutup. Okey. Saya tak kata salah Betul. Tapi
ada satu lagi jawapan yang paling tepat. Mogok sektor awam pada hari ini telah menyebabkan kalau saya pejabat tanya kamu, apa yang menyebabkan pejabat ditutup? Mogok sektor awam. Tapi tak salah lah kalau kamu kata kesatuan sekerja telah menyebabkan, boleh. Tapi lebih utama dia mogok tu kan. So mogok tu orang tak kerja. Apabila mereka mogok, sebab tu benda ni mengganggu apa? Pejabat kerajaan kena tutup lah. Betul tak? Ini yang saya kata dari SPM, cari subjek lebih tepat. Sebab saya bimbang dalam skema, kalau diterima mogok sektor awam saja. Kalau dia tak terima subjek kesatuan sekerja, hancur. Jadi kita cari jawapan yang paling dekat. Itu nasihat saya. Sebab skema ni pelajar, setiap tahun dia berubah dari masa ke masa. Okey, jadi pelajar teliti. Ayat yang kedua lah, mogok sektor awam pada, maaf. Mogok sektor awam telah menyebabkan pejabat-pejabat kerajaan ditutup. Mogok sektor awam telah menyebabkan pejabat-pejabat kerajaan ditutup. Pelajar, ayat ketiga apa dia? Mogok sektor awam telah menyebabkan apa? Penerbangan tergendala. Faham tak pelajar? Alright. Dan ayat terakhir pelajar, apa dia? Mogok sektor awam telah menyebabkan perkhidmatan penting terhenti. Jadi inilah jawapan kita. Okey, ada soalan, ada chat. Oh, mogok ni maksudnya mogok we strike, S-T-R-I-K-E, strike. That means you are not happy with something, you say I'm not going to work, let's strike. Itu masuk mogok. Alright, they will strike. Okay, union lah, union. Mogok, that's called mogok. Alright. Okay, pelajar, are we okay? Boleh faham? Okay. Okay. Sekarang nombor 2. Cikgu nak bantulah nombor 2. Nombor 3, anda buat di rumah sendiri. Mesti boleh buat. Okay, nombor 2. Cikgu akan bantu tentukan mana kata hubung dia. Yang pertama, dan nombor 2, pegaga merupakan sejenis sayur-sayuran yang digemari oleh masyarakat Melayu dan India. Masyarakat di Asia pula telah mempopularkan kepentingan daun pegaga hingga, kata hubung, hingga tersebar ke seluruh dunia. Kendati pun, student, kendati pun ialah kata hubung. Kendati pun bermaksud walaupun. Belajar kendati pun is walaupun. Kata hubung Lepas itu mana lagi? Yang. Okey, kita ada, banyak ni. 4 kata hubung ni. Mungkin kita akan ada 5 atau 6 ayat. Lebih kurang lah macam tu. Alright? Okey, pelajar. Are you ready? Last one. Give me 2 minutes, kita habiskan. Contoh 3, buat sendiri. Cuba di rumah. Alright? Okay, are you ready? Okay, ayat 1 saya pelajar. Pegaga merupakan sejenis sayur-sayuran. Oh, saya lupa. Ada satu lagi yang kan? Yang ni pun kata hubung. Gariskan, gugurkan. Banyak ni kata hubung ni. Okay, ayat 1 sudah ada. Pegaga merupakan sejenis sayur-sayuran. Ayat 1 pelajar, ayat 2 mana? Subjek. Subjeknya pegaga digemari oleh masyarakat Melayu. Cantik. Ayat yang kedua. Saja ayat ketiga macam mana? Cubalah. Pegaga digemari oleh masyarakat India. Bagus. Pegaga digemari oleh masyarakat India. Itu ayat dah dapat. Okey, baca ayat yang keempat. Masyarakat di Asia pula telah mempopularkan kepentingan daun pegaga, tanda nota. Itu ayat yang keempat. Okey. Pelajar, saya nak tanya semua tengok sini Ayat yang kelima ni, apa yang tersebar? Kepentingan daun pegaga. Ya, betul. Kepentingan daun pegaga. Jangan sebut daun pegaga tersebar. Jangan, itu lain tu.
Itu yang saya kata kena faham kan. Jadi ayat yang seterusnya ni pelajar, kepentingan daun pegaga tersebar ke seluruh dunia. Alright. Okay. Okay. Ayat yang ke-6. Ini senang je. Keseluruhan tumbuhan ini dapat dimakan. Dan ayat yang terakhir, daunnya merupakan bahagian paling digemari. Beres. Berapa ayat? 6 6 ke 7? Tak, siapa tak kira. Okey tak belajar? Okey. Alright. So saya minta tolong cuba soalan 3. Kalau ada soalan, bolehlah kemukakan dalam grup WhatsApp kita. Jangan malu-malu, tanya kemukakan. Alright? Belajar. Ingat, lepas habis semua latihan ni, cubalah soalan SPM Trial 2019. Trial punya. Kamu buat soalan memisahkan. Cuba supaya kamu dapat ingat. Alright? Jadi, ingat, yang penting kata hubung. Jangan keliru dengan kata hubung dan kata sendi. Sebab tahun lepas dah keluar menyambung ayat. Tahun ni mungkin memisahkan ayat penting. Jadi, buat persiapan. Jadi pelajar, ada soalan untuk saya? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, itu saja untuk hari ni. Kita jumpa minggu depan. Hey guys, see you guys. Be safe. Bye-bye.